Solidariti kita bersama rakyat Palestin semenjak 27 Ramadan hingga ke hari ini masih lagi bergolak bumi Palestin itu. Assalamualaikum dan salam muhibah bersama saya Syed Munawar dan tetamu yang bakal saya perkenalkan seketika nanti. Tidak mungkin dalam tempoh sejam ini kita dapat merungkaikan suatu masalah yang sudah berlarutan lebih 70 tahun. Dan kita juga memahami kalau kita menganalisa isu ini secara dekat bahawa apa juga yang berlaku sebenarnya seolah-olah berada di dalam jigsaw puzzle yang menggambarkan sebuah naratif besar strategi Zionis. Seolah-olahnya juga apa yang berlaku ini merupakan satu yang musim-musiman akan berulang. Apakah yang berlaku hari ini? Mungkin juga akan kita polemikkan, bincangkan semula menjelang Ramadan mendatang. Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi setiap insiden dan krisis itu kelihatannya seolah-olah Israel lah yang gain ground, yang semakin maju selangkah. Justru persoalan yang paling besar harus kita tangani bila kita menimbulkan rasa keinsafan dan juga solidariti kita bersama Palestin. Bagaimanakah insiden pada hari ini akan membawa natijah yang lebih baik, yang berbeza dengan dinamika baru, dan itu menjadi cabaran kepada kita semua selaku umat Islam khususnya. Cukupkah sekadar kita menyatakan lontaran semangat kita menyokong apa bentuk sumbangan kita sebagai rakyat, sebagai NGO dan sebagai sebuah negara di dalam membantu untuk merungkaikan masalah? Bahkan mungkin kita boleh anggap epicenter krisis dunia ini, kalau kita dapat merungkai menyelesaikan masalah Palestin, pada ketika itu mungkin masanya kita akan melihat bahawa pola kuasa dunia sudah mula berubah. Apapun, akan kami panjangkan buah bicara ini bersama dua tetamu. Tetamu yang pertama di sebelah kiri saya, Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Luar Negeri. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih hadir pada malam ini. Dan juga di hujung sana, Encik Herizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa atau ISIS. Encik Herizal bukan orang asing di RTM dan sentiasa bersedia untuk hadir lagi pastinya. Terima kasih Encik Rizal hadir ke sini. Saya mulakan sedikit tadi dengan mukadimah Datuk. Kalau boleh saya mulakan juga perbincangan malam ini bersama Datuk, kerana apa yang berlaku ini adalah merupakan pernah berlaku sebelumnya. Tetapi kita punya tafsiran, kita punya bacaan yang mungkin berbeza-beza melihat konteks bila mana ianya berlaku. Sebelum kita pergi lebih jauh, perkembangan mutakhir di bumi Palestin itu dari kacamata Wisma Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Tuan Syed kerana telah menjemput saya dan bersama dengan Cik Harizal dalam program yang penting ini dan telah memberikan suatu mukadimah yang amat mencabar kepada kami di Wisma Putra. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada RTM kerana telah mengadakan majlis ini supaya memberi peluang kepada Wisma Putra, kerajaan dan pemikir kita untuk mengulas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat Malaysia, demi kepentingan dunia dan pentingnya demi kepentingan rakyat di Palestin sekarang ini akan isu sebagaimana yang disebut dengan jelas tadi amat mencabar kepada kita. Terima kasih sekali lagi kerana program seperti ini dan saya juga menyaksikan bahawa banyak media-media dalam negara kita boleh dikatakan memberi tumpuan yang cukup baik kepada isu ini. Menandakan minat media, minat rakyat terhadap suatu isu yang boleh dianggap sebagaimana yang disebutkan tadi berlarutan berpuluh-puluh tahun lamanya. Apa yang berlaku sekarang sebagaimana yang disebutkan juga semenjak 27 Ramadan atau 7 Mei saya fikir baru-baru ini 9 hari yang lalu adalah suatu lagi insiden besar yang melibatkan rakyat di bumi Palestin yang sehingga hari ini telah pun membawa kematian maut kepada paling kurang 219 orang, yang membawa kecederaan paling kurang 1,500 orang, yang telah memusnahkan, meruntuhkan bangunan-bangunan paling kurang 500 unit semuanya dan yang mengakibatkan kanak-kanak yang termaut pun sudah paling kurang 63 orang. Jadi ini adalah suatu hasil daripada serangan yang dilakukan oleh rejim Israel ini terhadap satu rakyat, satu masyarakat civilian biasa tanpa senjata dan begitu saja dilakukan. Dan ianya jelas rekod menunjukkan ianya hanya berlaku 8 hari yang lalu. Berlaku pada suatu hari Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan yang lalu, yang mana rakyat beragama Islam di Malaysia baik, di seluruh dunia baik, di Palestin baik, di Masjidil Aqsa baik, berada di masjid itu menunaikan salatul Jumaat, berada di situ untuk memenuhi hari Ramadan yang akhir-akhir ini, dan mereka diserang
Mereka diserang oleh tentera yang beruniform daripada rejim Israel yang masuki masjid itu dengan uniformnya, dengan kasutnya, melemparkan bom. Ini adalah suatu act of provocation, suatu provokasi yang sudah pun mereka tahu akan dijawab, akan dilawan dengan apa cara saja yang rakyat yang ada di Palestin itu lakukan. Jadi apa yang berlaku sekarang ini cukup menyedihkan dan membimbangkan gitu semua. Saban, mungkin bezanya sedikit dahulu Datuk adalah kerana dengan capaian internet kita dapat melihat perkembangan itu dikongsikan oleh mereka yang berada di sana. Hampir saban hari perkembangan dari secara live. Siap, ada yang buat secara live juga bahkan. Jadi itu satu kesempatan yang sebelum ini mungkin tidak sebegitu. Tetapi untuk memahami Encik Herizal, saya sebutkan di awal tadi the act of provocation yang Berhormat Datuk sebutkan itu. Ini bukan kali pertama, pernah berlaku dan berlaku lagi seperti orchestrated untuk tujuan tertentu supaya Netanyahu mendapat popularitinya menjelang pilihan raya misalnya. Kita harus memahami soal pengulangan-pengulangan ini sebagai suatu plot yang direncanakan. Mohon Cik Herizal berikan gambarannya. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih Datuk. Saya merasakan bahawa yang pertama kita harus memahami bahawa konflik ini sebenarnya telah sampai ke satu tahap di mana ia terlalu sering dimanipulasikan. Isu sama ada ini adalah konflik Palestin dan Israel itu sememangnya pada hari ini sudah hampir-hampir menjadi isu yang tidak berapa penting lagi. Kerana isu itu telah diambil alih ataupun dimanipulasikan dengan banyak perkara-perkara yang lain. Yang pertama tentu sekali keadaan geopolitik di Timur Tengah sendiri, ya, perubahan geopolitik di Timur Tengah, influence ataupun kehendak kepentingan kuasa-kuasa besar yang lain di Timur Tengah contohnya telah mengambil alih konflik ini. Jadi tentu sekali mereka juga mempunyai semacam kekuatan untuk membawa konflik ini ke satu-satu arah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus faham permasalahan di dalam Israel sendiri yang juga sering menggunakan konflik ini sebagai satu alasan. Yang terbaru ini agak terang untuk kita lihat bahawa Benjamin Netanyahu sebenarnya tidak dapat menubuhkan kabinet, dan dia mempunyai sekarang ni masalah dengan masalah corruption, rasuah dan sebagainya. Jadi saya tidak menafikan kemungkinan besar ini juga adalah salah satu sebab di mana provokasi seperti yang Datuk katakan tadi dilakukan dengan begitu sekali. Dan kita faham, ya, Masjidil Aqsa itu adalah satu tempat yang sangat sensitif. Apabila peperangan itu tamat, ya, pada tahun 47 dulu, ya, Masjidil Aqsa itu dikembalikan kepada Palestin hampir cuma dalam, kalau tidak salah saya, dalam satu jangka masa seminggu sahaja selepas peperangan itu, kerana Masjidil Aqsa itu adalah terlalu sensitif dan kesemua orang di Israel dan juga Palestin faham bahawa kalau sesuatu berlaku di perkarangan Masjidil Aqsa, ia akan menjadikan satu konflik yang besar. Ya. Dan provokasi yang dilakukan di Masjidil Aqsa itu semacam sengaja membangkitkan sesuatu yang sangat besar. Ini yang saya cakapkan bahawa konflik ini sebenarnya it has gone beyond ataupun telah melangkaui konflik Palestin-Israel itu sendiri. Ada konflik-konflik tertentu yang mengambil kesempatan di atas permasalahan ini, menggunakan kesempatan itu untuk mewujudkan konflik. Dan satu lagi saya nak tambah, kita sering membicarakan tentang mungkin masalah Hamas, sama ada Hamas ini adalah satu parti ataupun gerakan teroris dan sebagainya, ataupun masalah Hamas dengan Fatah. Jadi kalau kita melihat banyak artikel-artikel seringkali menuju ke arah itu, tetapi tidak ramai yang berbicara tentang Likud contohnya. Permasalahan di dalam parti itu sendiri. Kenapa kita tidak membincangkan permasalahan-permasalahan di dalam parti-parti atau politik-politik di Israel sendiri yang menyebabkan konflik?
Ini antara sebab-sebab yang saya rasa kita harus menukar cara kita berfikir dan cara kita melihat. Kerana media barat itu memang tentu sekali apabila mempunyai krisis yang sebegini, yang pertama dia akan katakan, oh ini sebenarnya masalah untuk kita mencapai kesefahaman antara Israel dan Palestin adalah kerana masalah Hamas dan masalah Fatah. Jarang sekali kita dengar orang cakap, oh masalah ini parti Likud juga ada masalah sebenarnya. Ada masalah vacuum leadership contohnya, ada masalah korupsi di Israel, itu jarang diperkatakan. Itu kita harus ubah, dan naratif itu kita harus ubah di Malaysia. Kita harus melihat ini daripada segi yang lain bagi saya. Menariknya kerana apabila digambarkan bahawa it has gone beyond krisis di lokaliti Palestin itu, ada yang menggunakan istilah bahawa gambaran kerosakan, kematian yang berlaku di sana sebagai collateral damage. Sedangkan ada elemen agenda terselindung itu. Mungkin agenda terselindung ini dari kacamata Wisma Putra melihatnya, apakah ia melewati batas diplomasi yang sewajarnya sebagai Timbalan Menteri? Agenda terselindung. Seboleh-bolehnya sebagai Kementerian Luar Negeri dan sebagai mewakili kerajaan, sudah tentulah kita mempunyai sikap dan dasar yang jelas dan konsisten. Di masa yang sama sudah tentu kita boleh memahami bahawa pihak-pihak lain, kuasa-kuasa lain, negara-negara lain ada agenda-agenda masing-masing. Yang perlu kita jelaskan dan pastikan dan mendapat sokongan daripada masyarakat dan negara kita sepenuhnya ialah kita punya agenda ialah untuk memastikan akan terbentuk negara Palestin di muka bumi ini di tempat yang sudah pun kita tentukan. Agenda negara lain bermula daripada awal, kalau ambil sejarah ringkas abad yang lalu pun, daripada tahun 1917 lagi, Balfour Declaration-nya yang mana Menteri Luar British memberikan pengisytiharan akan benarkan orang Yahudi untuk ada negara bernama Israel, ada keputusan-keputusan bangsa-bangsa bersatu untuk mewujudkan dua negara pada tahun 47-48 itu, dan ini dijawab oleh kuasa-kuasa yang ada di rantau itu seperti Saudi, Mesir sebagainya, Syria, Iraq untuk menentang pewujudan Jordan, untuk menentang pewujudan apa yang dipanggilkan Israel ini. Jadi agenda itu jelas. Dan agenda di pihak Israel sendiri, kerajaan Israel, sebagaimana yang Cik Rizal sebutkan tadi, jelas. Iaitu untuk menganggap diri mereka seolah-olah tidak bersalah, seolah-olah yang masalahnya di muka bumi ini di situ berpunca daripada Hamas ataupun Yasir Arafat ataupun sebagainya. Maka dengan sebab itu saya rasa kita kena jelas bahawa walaupun banyak pihak ada beberapa agenda mereka tersendiri untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi di pihak kita, di pihak negara kita, di pihak kerajaan kita, tanggungjawab Kementerian Luar Negeri kita ialah untuk meneruskan agenda kita, iaitu untuk menjalankan berbagai-bagai kaedah diplomasi untuk memastikan bahawa akhirnya dan lebih baik lebih awal pada itu terwujud sebuah negara yang bernama Palestin. Jadi inilah usaha yang kita lakukan, walaupun di pihak lain ada perjanjian baru, ada keputusan baru. Cik Harizal sebutkan tadi bangsa-bangsa bersatu sendiri pun ada pendirian yang diputuskan oleh majoriti, dan ada ketikanya yang mana walaupun banyak ditekan dan disekat oleh kuasa besar yang tertentu di dunia ini, tetapi akhirnya Malaysia berjaya di Medan Bangsa-Bangsa Bersatu, di Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mencapai keputusan yang mana buat kali pertama Amerika Syarikat berkecuali. Maka resolusi pada tahun 2016 itu berjalan, di mana tujuannya ialah untuk mengiktiraf adanya Palestin, untuk memastikan bahawa orang-orang yang diusir secara paksa oleh Israel itu diputuskan, dihentikan supaya rakyat Palestin sekurang-kurangnya di negara mereka boleh hidup tanpa ancaman bersenjata daripada negara Israel. Jadi agenda negara lain memang ada, tetapi yang penting bagi kita Malaysia ialah pastikan bahawa agenda kita akan bawa ke tempat
dan medan yang sesuai yang akhirnya boleh menghasilkan pewujudan yang resmi sebuah negara yang bernama Palestin. Tentunya penjelasan itu akan membawa kepada rentetan susulan yang kita bawakan. Tetapi sebelum kita pergi kepada isu berkaitan acknowledgement, kewujudan, keabsahan sesebuah itu, apabila Encik Hairizal menyebutkan tadi bahawa naratif yang kita harus mulakan khususnya di Malaysia adalah dengan menuding kepada masalah dalaman politik Likud itu berbanding dengan Hamas dan Fatah. Ini kita akan perdalamkan lebih lagi kerana menariknya ia belum berlaku sebegitu. Kelihatannya media di sini masih bercakap soal kekejaman, hentaman, serangan balas, tetapi bercakap soal sebenarnya agenda siapa, mengapa dan menuding kepada salah Israel itu belum dilakukan, akan dilakukan selepas ini oleh Encik Hairizal. Kita berehat terlebih dahulu, kembali sejurus selepas ini. Bicara naratif, membicarakan tentang solidariti kita bersama warga Palestin khususnya. Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Luar, dan juga Hairizal Hazri dari ISIS membicarakan di pusingan awal tadi tentang memahami realiti yang sedang berlangsung di sana dan apakah agenda yang terselindung. Saya mencuplik kembali apa yang Encik Hairizal sebutkan tentang membina naratif ini. Kerana digambarkan kita harus ada naratif menuding kepada political struggle di dalam Israel itu berbanding tentang pertembungan Hamas dan juga Fatah. Sekurang-kurangnya harus dimulakan di Malaysia. Tetapi saya bangkitkan ini kerana bila kita ingin membina naratif, kita perlukan capaian media yang jauh lebih luas daripada sekadar lokaliti kita. Sekurang-kurangnya tagar atau hashtag Koyak Israel itu sudah berjaya. Walaupun awalnya saya agak skeptik, tapi kelihatannya anak-anak kecil Palestin juga sudah menggunakan tagar itu, hashtag itu. Jadi bagaimana harus kita memanfaatkan realiti ini untuk membina naratif itu supaya the whole world, seluruh dunia mula menuding ke arah masalahnya adalah kerana sikap Israel, kebiadapan mereka, melanggar semua treaty, perjanjian yang telah diputuskan secara majoriti. Cik Hairizal. Yang pertama, saya rasa soalan tu sangat bagus, because saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat relevan untuk hari ini. Yang pertama, seperti Datuk telah katakan, Malaysia sebagai sebuah negara sangat konsisten. Dan Malaysia telah pun menjalankan segala apa cara yang patut daripada segi kenegaraan untuk mencapai ataupun mengetengahkan isu Israel ini dan sentiasa memberi tekanan supaya ia mendapat perhatian yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Tetapi isu Israel ni semua orang mempunyai peranan-peranan yang berbeza. Negara mempunyai peranan negara tersendiri dalam konteks kenegaraan. Masyarakat contohnya ataupun organisasi, sebelum saya ke masyarakat, organisasi humanitarian ada caranya yang tersendiri. Organisasi human rights ada cara yang tersendiri dan masyarakat juga mempunyai cara yang tersendiri. Dan Koyak Israel itu adalah antara contoh apa yang masyarakat dapat lakukan. Jadi bagi saya, yang pertama untuk kita membina naratif itu, kita harus pertama sekali memahami konflik itu dengan lebih mendalam. Saya merasakan bahawa banyak pemikiran di Malaysia ini apabila diperkatakan tentang konflik Israel dan Palestin itu, kita lebih cenderung untuk cuba memahami Palestin. Mungkin kita ini didorongi oleh emosi yang kita sampai tidak mahu tahu langsung apa yang berlaku di Israel. Bagi kita, Israel itu adalah satu blok yang memang sudah ganas dan kita tidak perlu ambil tahu. Saya tidak merasakan itu adalah satu approach yang baik. Contohnya di dalam Israel itu, bukan semua parti ataupun bukan semua orang di dalam Israel itu yang hendak menghentam Palestin sebenarnya. Terdapat juga parti-parti di dalam Israel itu yang mahu mencapai semacam persetujuan untuk hidup bersama-sama dengan Palestin dengan lebih aman. Bukan semua yang didorongi. Sememangnya kalau kita lihat parti Likud itu sendiri, yang kita panggil right wing di dalam Likud itu hampir menjadi minoriti pada hari ini. Tetapi mereka menggambarkan bahawa mereka ini united front. Itu tidak benar. Jadi bagi saya, langkah pertama untuk kita membina naratif adalah dengan membina koalisi-koalisi network yang melihat isu ini dan mengangkat kemanusiaan. Kita jangan fikirkan bahawa isu Israel ini hanya perlu disokong oleh orang Islam. Itu tidak benar.
Isu Israel ini adalah isu kemanusiaan. Ia harus disokong oleh segenap lapisan masyarakat manusia yang merasakan pembunuhan kanak-kanak itu, pembunuhan rakyat dengan sewenang-wenangnya adalah salah. Jadi kalau kita bertanya kepada siapa-siapa, adakah saudara merasakan pembunuhan sewenang-wenangnya, tidak kiralah di Israel ataupun di Myanmar ataupun di mana saja, di mana Malaysia sebagai sebuah negara sangat konsisten, kalau jawapannya ya, saya tidak percaya bahawa pembunuhan sewenang-wenang itu adalah sesuatu yang patut digalakkan, nah makanya kita harus mula membina koalisi dengan orang itu. Tidak kiralah dia itu Yahudi, tidak kiralah dia itu orang Buddha, tidak kiralah dia itu orang Islam dan sebagainya. Jadi saya merasakan anak-anak muda sudah pun mempunyai platform yang bagus. Ya. Internet itu pada hari ini boleh mencapai ke mana sahaja. Jadi untuk membina naratif yang lebih kukuh, untuk melihat isu ini dengan bagi saya adil, ya. Kita tidak boleh melihat isu ini daripada kacamata Palestin sendiri. Apabila kita mendorong melihat isu ini daripada kacamata Palestin sahaja, kita terbawa-bawa untuk bercakap tentang isu di dalam Palestin. Sebenarnya isu di dalam Israel itu juga agak kuat. Seperti yang saya katakan, ada kemungkinan yang sangat besar bahawa provokasi yang dilakukan ini adalah kerana Netanyahu itu sendiri tidak mendapat sokongan seperti mana yang dia mahukan di dalam Israel. Jadi dengan menakut-nakutkan rakyat Israel sendiri dengan serangan Hamas itu, jadi rakyat Israel akan lebih cenderung untuk mengundi ataupun pergi kepada parti dia yang menampakkan bahawa dia boleh menyelamatkan rakyat Israel. Jadi sebenarnya kita harus membina koalisi, kita harus membina naratif, kita harus mencari setiap orang yang mampu, yang mahu menghentikan keganasan ini, dan dari situlah kita dapat mengangkat ini di kacamata antarabangsa. Yang Muhammad Datuk. Kalau silakan. Yang tadi pasal naratif itu, saya rasa suasana kali ini cukup kondusif untuk sebarkan naratif yang baru, kerana saya rasa seluruh dunia berbeza mungkin dengan insiden-insiden Israel Palestin sebelum ini, menganggap ini sebagai suatu jenayah yang cukup besar. Bayangkan kalau pemain bola profesional pun, saya baru baca hari ini Manchester United setelah main game tu, dua pemainnya berlari-lari mengusung stadium Old Trafford dengan bendera Palestin. Bayangkan itu. Kemudian selepas insiden di Amerika Syarikat di mana temanya Black Lives Matter, now Palestinian Lives Matter. Maknanya sudah ada bibit-bibit permulaan kesedaran yang menyeluruh di seluruh dunia. Amerika Latin baik, Eropah baik dan sebagainya. Amerika Syarikat sendiri boleh dikatakan semua kota-kota bandar-bandar besar ada demonstrasi-demonstrasi. Bukan oleh kalangan orang Arab atau Islam saja, oleh yang di dalam parti Demokrat sendiri, anggota Kongres Demokrat sendiri, sama ada anggota Kongres ataupun anggota Dewan Senatnya, menulis dan memberikan kenyataan terbuka menentang pendirian pemerintah atau Presiden Amerika Syarikat hari ini yang dilihat terlalu lembut, longgar dan tidak mengambil berat langsung, terlonggar kepada Netanyahu, tetapi tidak mengambil langsung perhatian terhadap kononnya apa yang diperjuangkan oleh Presiden Amerika, human rights, hak asasi manusia. Jadi saya rasa suasana sekarang ini amat-amat kondusif untuk diwujudkan dan dilebar luaskan naratif-naratif yang baru sesuai dengan apa yang disebutkan tadi untuk melihat matlamat kita ini tercapai. Bagaimana pandangan Datuk untuk kita amplify? Datuk menggambarkan kondusif ini. Kita harus memanfaatkan ruang yang ada ini dan juga semangat ini kerana dunia sudah melihatnya sebagai isu hak asasi, bukan soal isu pertembungan agama. Bagaimana kita boleh amplify momentum yang sudah ada ni pada pandangan Datuk? Sudah tentu peranan kerajaan penting.
Tapi sebagaimana disebutkan media sekarang ini, NGO sekarang ini, civil society sekarang ini ada dan telah pun memainkan peranan. Kita mesti mengiktiraf, saya baca hari ini NGO Malaysia sahaja sudah pun berjaya ini dari segi kutipan dana untuk bantu Palestin hampir 18 juta ringgit. Itu baru satu NGO. Kalau dicampur dengan apa yang dilakukan oleh parti-parti politik, NGO lain, saya yakin sudah pun melebihi 20 juta kutipan yang dilakukan. Kerajaan-kerajaan negeri yang tertentu juga telah pun lancarkan melalui sumbangan oleh adun-adun, esko-nya dan sebagainya. Lelong-lelong kereta, keris dan sebagainya pun dibuat. Oh, saya tak jumpa yang keris tu ada? Ada, memang ada. Di Kelantan pun. Oh, Kelantan. Dan ini saya rasa sebagaimana disebutkan tadi, bermulanya suatu pergolakan yang agak berbeza dengan isu-isu seperti yang sama ini yang berkaitan dengan Palestin dan Israel sebelum ini. Jadi saya ada sedikit keyakinan barulah bahawa walaupun sudah 70 tahun lebih isu Palestin ini, nampaknya kali ini sudah tercetus sesuatu yang baru. Ya, kerana saya resah Datuk, kalau nanti Ramadan depan jadi lagi saya bersama Datuk dan Cik Herizal dan kita membincang isu yang sama. Apa artinya kalau kita ingin supaya ada momentum? Apabila disebutkan agenda tadi dan Datuk menyebutkan soal kepimpinan politik Amerika Syarikat juga, yang menariknya kerana dasar di bawah Trump dahulu agak pro Israel, dan apabila Biden menyatakan dia akan mengemukakan satu agenda yang lebih adil dan berlaku krisis ini, seolah-olahnya juga selampang banyak mata untuk menggagalkan itu. Kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Solidariti Malaysia bersama Palestin. Yang Berhormat Datuk Kamrudin Jaafar dan juga Saudara Herizal Hazri bersama menemani. Saya gantung satu soalan tadi bila kita membaca di sebalik tabir apa agendanya. Kerana sebelum ni kita tahu pendirian Trump yang sangat pro-Israel, ingin meletakkan paksi Israel itu di Jerusalem misalnya. Dan kemudian tampil Biden mengatakan dia akan mengemukakan satu plan yang dianggap lebih adil daripada presiden sebelumnya. Dan tiba-tiba sekonyong-konyong jadi ini. Dan sekaligus kita mendengar bagaimana Biden selepas berinteraksi bersama Netanyahu mengatakan bahawa you have the right for self-defense. Jadi sekaligus insiden di Sheikh Jarrah ini berjaya untuk menggagalkan usaha Biden, dan itu juga mungkin selampang banyak matanya bila dilakukan ini untuk tujuan political struggle-nya dia dalam Likud dan juga dari konteks geopolitik sokongan Amerika. Apakah itu boleh dianggap sebagai antara strateginya, Herizal? Tentu sekali ya, bagi saya this is a very big test untuk Biden administration. Dia sebenarnya memang ada cubaan untuk melihat sejauh mana Biden ini akan tetap menyokong ataupun defend Israel. Tapi bagi saya sudah sampai ke satu tahap di mana saya tidak mahu lagi berbicara tentang di mana Amerika di dalam konteks Israel ini, sebab kita sudah pun tahu bahawa Amerika memang sentiasa akan memberi sokongan dan lindungan kepada Israel year in year out, siapa juga presidennya, ya. Jadi bagi saya apa yang lebih penting adalah untuk melihat krisis ini dengan lebih besar. Dan kita punya banyak negara-negara lain ya yang sudah mula, United Kingdom sendiri sebenarnya sudah mula menerima tekanan yang sangat tinggi. Dulu kalau UK dia akan ikut US. Perancis sebenarnya sebuah negara yang sangat liberal ya ataupun sekular, seringkali takut dengan nama-nama seperti Hamas dan sebagainya. Tetapi sekarang juga sudah mula untuk memberikan tekanan kepada Israel. Jadi bagi saya kita harus melihat di sebalik Amerika. Amerika itu mungkin bukan adalah satu paksi yang terbaik. Sebagai contoh, saya bagi contoh, resolusi PBB untuk denuclearization ataupun mengalihkan ataupun mengangkat semua kuasa nuklear di Timur Tengah ini. Semua negara sokong kecuali dua negara, Israel dan juga Amerika. Jadi nampak sangat ya, di mana juga Israel, di situlah Amerika. Ya. Dan Israel adalah satu-satunya, saya tak nak panggil negara pun. Mungkin kadang-kadang saya terlepas, tapi saya panggil entiti lah. Satu-satunya entiti yang tidak peduli dengan apa sahaja resolusi PBB di masa yang lepas. Dia mempunyai 45 resolusi yang menentang keputusan-keputusan di Israel. Dia tidak peduli kerana dia mempunyai Amerika Syarikat yang sentiasa menolong dan membantu dan seakan-akan ikut sajalah apa saja yang Israel mahu. Jadi bagi saya,
lebih baik usaha dan tenaga ini untuk kita melihat kepada semua masyarakat antarabangsa yang lain. Kerana Amerika itu sebagai sebuah kuasa besar juga sebenarnya sudah semakin lemah. Ya, jadi tidak lama lagi mungkin Amerika tidak dapat memainkan peranan yang sewenang-wenangnya seperti mana yang dia telah mainkan peranan. Jadi bagi kita harus melihat ke arah itu, membina blok-blok di dalam kuasa-kuasa yang lain ini yang boleh terus mengangkat dan memberi tekanan yang lebih tinggi. Lebih baik kita tumpukan tenaga kita di situ daripada kita berbicara tentang Amerika. Bagi saya membuang masa. Ya, menariknya di situ kerana Cik Rizal menggunakan istilah entiti dan sebelum kita ke udara, Datuk menyebut soal tak sebut Israel pun, tapi rejim Tel Aviv. Mana itu satu bentuk penafian. Tetapi di dalam mesej yang Mak Muhammad Perdana Menteri menyebutkan two-state solution ini, ada yang mengatakan bahawa dengan itu sekaligus kita mengiktiraf kewujudan Israel sebagai sebuah negara. Dalam konteks ini apa dinamika di sebalik itu, Datuk? Two-state solution ini adalah istilah terkini lah yang merujuk kepada asalnya boleh kita anggap keputusan majoriti negara-negara di dunia ini untuk setelah Israel terwujud untuk diusahakan terwujudnya pula Palestin di sebelah Israel itu dari segi geografisnya. Berbagai-bagai istilah atau nama disebutkan. Amerika sendiri akan tak guna two-state solution. Dia akan kata Israel and Palestine living side by side in peace. Dua negara akan berada dalam suasana aman damai. Tetapi nampaknya akhir-akhirnya istilah two-state solution ini diterima pakai. Ianya bukan sekadar diterima pakai, akhirnya dianggap dan dilihat oleh majoriti negara-negara seluruh dunia. Sama ada negara-negara Arab atas nama Liga Arab ataupun negara-negara dunia ketiga atas nama perhimpunan ataupun kumpulan dunia negara-negara berkecuali non-aligned movement ataupun bangsa-bangsa bersatu sendiri. Masing-masing mengeluarkan resolusi supaya wujud sebuah negara yang jelas resmi bernama Palestin. Jadi oleh kerana ini sudah menjadi keputusan bangsa bersatu, keputusan dunia Arab atas nama The Arab Peace Initiative 2002 atas nama negara-negara berkecuali, Malaysia sebagai satu daripada anggota kumpulan-kumpulan ini menganggap ini pun untuk keadaan yang ada hari ini dan sebelum ini suatu pendirian yang positif, yang sederhana, yang sesuai munasabah supaya paling tidak diwujudkan juga atas keputusan bersama masyarakat dunia ini negara yang bernama Palestin. Ini pada dasarnya konsep the two-state solution. Jadi oleh sebab itu saya rasa sepatutnya tidak ada kontroversi. Sebab negara Malaysia kita daripada dulu lagi tidak mengiktiraf Israel. Jadi itu tidak timbul soal two-state solution, makna kita iktiraf dua-dua negara. Itu bukan dalam pertimbangan ataupun bukan maksud dan tujuan negara Malaysia. Bersama-sama dengan komuniti dunia ini dalam bersetuju untuk apa yang dipanggil two-state solution ini. Two nation state ni bagus dari kacamata ISIS untuk Palestin? Yang pertama sekali saya suka untuk memetik apa yang Datuk katakan. Kita jangan tersalah tafsir tentang two-state solution ini. Okey, yang pertama sekali two-state solution ini yang pentingnya, dan ini saya mengungkap balik apa yang Datuk cakap. Sebenarnya adalah yang pertama kita harus memastikan bahawa Palestin itu diangkat menjadi sebuah negara. Itu yang pertama. Has nothing to do with Israel. Jadi sebenarnya apabila kita membicarakan two-state solution, kita jangan lari. Ini lagi, naratif ini penting. Ini bagi saya, semua ini sebenarnya pemikiran kita. Apabila kita terlalu taksub memikirkan tentang sesuatu daripada satu segi ataupun satu kacamata sahaja, kita seringkali nampak begitu. Apabila kita bercakap tentang two-state solution, kita harus faham objektifnya yang pertama adalah untuk mewujudkan negara Palestin yang absah. Itu yang pertama. Has nothing to do with Israel. Okay? Yang keduanya, kita harus reflect upon ataupun kita harus mengangkat aspirasi rakyat Palestin itu sendiri. Itu bagi saya penting. Masyarakat antarabangsa, apapun yang kita fikirkan, kita mahu buat, kita harus mementingkan apa aspirasi rakyat di Palestin itu sendiri.
Dan memang rata-rata aspirasi rakyat di Palestin, majoriti, bukan semua ya, tentu sekali, majoriti mahukan two-state solution kerana mereka mahukan negara Palestin itu. Jadi kita harus menyokong aspirasi itu. Yang tidak menyokong sebenarnya aspirasi two-state solution ini saya kena tekankan, sebenarnya Israel. Yang tidak menyokong, yang tiap-tiap tahun, manapun survei yang dibuat, yang tidak menyokong two-state solution ini adalah Israel. Kerana mereka tidak mahukan negara Palestin itu wujud. Jadi kalau kita terikut-ikut dengan rentak, di sini yang mereka ini pandai, mereka mengawal naratif itu, kita terikut dengan rentak itu, bagi kita, kalau kita sokong two-state solution, kita harus menyokong ataupun kita harus mengiktiraf Israel. Itu bukan ceritanya. Jadi kalau kita terikut dengan naratif itu, kita terikut dengan Israel. Ya, kerana Israel ini sampai hari ini sebagai sebuah negara, cuma beberapa negara saja di dunia ini yang tidak recognize Israel, termasuklah Malaysia. Rata-rata majoriti negara di dunia ini semua recognize Israel sebagai sebuah negara. Ya, Wak Imal, kita punya jiran-jiran, tetangga kita di Asia Tenggara pun banyak yang recognize Israel sebagai sebuah negara. Mereka sudah ada kedutaan Israel pun. Ya, jadi mereka tak peduli. Yang mereka takutkan adalah kalau Palestin itu menjadi sebuah negara. Kerana kalau Palestin itu menjadi sebuah negara, mereka tidak boleh berbuat seperti apa yang mereka buat tempoh hari. Mereka sudah tidak boleh menghalau rakyat begitu sahaja. Mereka sudah tidak boleh mengebom kerana itu adalah an act of war ke atas sebuah negara yang lain. Mereka boleh lakukan itu pada hari ini kerana Palestin itu bukan sebuah negara. Mereka sentiasa mengatakan bahawa Hamas itu adalah grup teroris kerana mereka mengatakan bahawa kita ini menyerang non-state. Itu memberikan mereka lesen yang besar. Seperti mana dunia berperang dengan Al-Qaeda contohnya, itu adalah non-state. Ataupun lanun-lanun di laut China Selatan contohnya, itu adalah non-state actors. Jadi bagi mereka itu yang penting. Sampai bila pun kita jangan recognize Israel Palestin ini sebagai sebuah negara, kerana kalau dia itu tidak wujud sebagai sebuah negara, kita boleh saja membantai mereka kerana selama-lamanya mereka itu akan menjadi non-state actor ataupun teroris dan sebagainya. Jadi bagi saya yang penting adalah step number one. Kita harus meletakkan, mengukuhkan Palestin di tempat itu sendiri. Dan ini kita harus menggabungkan ke semua network-network yang ada. Kita harus memperkukuhkan beberapa organisasi-organisasi antarabangsa untuk mengangkat ini. Dan tidak wujud persoalan sama ada kita mengiktiraf Israel atau tidak. Itu tidak wujud. Kita memang tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara kerana mereka tidak berfungsi sebagai sebuah negara. Tidak ada negara di dunia yang sewenang-wenangnya membedil masyarakat ataupun rakyat-rakyat sesuka hati seperti Israel. Tidak ada negara yang boleh membelakangkan resolusi PBB sebagai Israel. Makanya bagi saya, Israel itu tidak berfungsi sebagai sebuah negara, tidak timbul persoalan untuk kita recognize dia sebagai sebuah negara. Kerana dia sendiri tidak berfungsi sebagai sebuah negara. Jadi bagi saya yang penting di dalam isu ini, apabila kita mahu mengetengahkan, apa fokus kita adalah untuk mewujudkan negara Palestin. Dan daripada situ kita boleh membina ekonomi, kita boleh membina kesihatan, health sector, dan kita boleh membina bermacam-macam untuk membantu mengukuhkan Palestin itu sendiri. Dan resolusi yang menyekat tingkah laku Israel ini tidak pernah dihormati oleh Israel sendiri pun. Tidak pernah. Ya, kerana itu kita tidak perlu menghormati mereka sebagai sebuah negara. Di dalam kemelut sebegini, dahulu seringkali saja kita akan mengalihkan pandangan kita melihat apa pendirian OIC. Tapi hari ini kelihatannya kita tidak begitu keen lagi untuk melihat apakah dinamikanya mutakhir ini bersama Datuk seketika nanti. Kita berehat dahulu untuk kesekian kalinya. Teruskan kesihatan anda bersama Bicara Naratif. Bicara Naratif memperhebat sokongan solidariti Malaysia kepada Palestin bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri Luar dan juga CEO ISIS. Saya bangkitkan tadi Yang Berhormat Datuk tentang OIC, OCC-nya untuk pusingan kali ini. Apa perkembangan mutakhir yang boleh kita kongsikan? Menarik juga kali ini ialah sebelum OIC lagi, Malaysia melalui Yang Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Luar Negeri kita mengambil inisiatif-inisiatif yang agak berbeza dengan sebelumnya.
Yang pertamanya, Yang Berhormat Perdana Menteri berhubung secara telefon dengan Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku Sultan Brunei, berhubung secara telefon dengan Presiden Indonesia Pak Joko Widodo, dan dalam perbincangan telefon dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN yang mewakili paling kurang 250 juta rakyat beragama Islam ini, ada kata sepakat yang amat unik dalam sejarah kita bernegara dan dalam bidang antarabangsa dalam isu khususnya Palestin, iaitu kita bersetuju untuk mengeluarkan kenyataan yang bersama di antara Brunei, Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani oleh Tuanku Brunei, oleh Presiden Joko Widodo dan Yang Berhormat Perdana Menteri kita, menyuarakan pendirian jelas kita terhadap isu yang sedang berlaku ini dan menyuarakan sokongan kuat kita kepada mewujudkan dan membebaskan Palestin ini. Jadi ini pada saya suatu permulaan yang baik. Pak Cik Harizal sebutkan tadi, kita jangan pandang pada satu kuasa sahaja sebagainya, kita kena wujudkan network-network yang baru. Ini pada saya suatu yang amat-amat penting. Dan saya boleh berikan gambaran awal bahawa kita sedang mengembangkan kumpulan 3 negara ASEAN ini seboleh-bolehnya membawa kepada seluruh ASEAN itu bersetuju untuk membawa pegangan pendirian kenyataan bersama atas satu isu, iaitu Palestin dan Israel ini. Jadi ini pada saya penting. Begitu juga hubungan baik kita dengan negara-negara Islam yang lain. Kita bersama dalam OIC dan dalam sidang khas Menteri-Menteri OIC 2 hari yang lalu, Yang Berhormat Menteri Luar kita sekali lagi berucap dan memberikan saya kira pandangan, pendirian, intervention yang cukup konkret untuk menunjukkan bahawa Malaysia memainkan peranan yang aktif dalam isu ini di medan antarabangsa, khususnya di OIC ini. Begitu juga kita bersama dengan Indonesia dan Brunei setakat ini bersetuju di sidang khas bangsa-bangsa bersatu lusa, besok di New York itu, Malaysia, Brunei dan Indonesia akan membawa suatu suara yang bersama, mewakili mungkin ASEAN, mungkin Asia Tenggara, mungkin dunia timur ini dalam isu ini dengan menyuarakan sekali lagi ke pendirian kita yang tegas. Yang Berhormat Menteri Luar juga kecewa dan kerajaan kita kecewa, bangsa-bangsa bersatu, Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu dalam seminggu yang lalu 3 kali bermesyuarat, satu resolusi pun tidak dapat dipersetujui oleh kerana tidak dapat sokongan daripada kuasa-kuasa besar Amerika Syarikat. Jadi ini adalah aktiviti dan peranan yang kita mainkan. InsyaAllah dalam OIC kita akan tingkatkan lagi peranan kita dan kita akan dalam beberapa minggu yang akan datang ini, Menteri Luar dan saya sendiri mungkin akan melakukan lawatan-lawatan ke negara-negara di Timur Tengah di ini untuk memperkukuhkan lagi solidariti negara-negara OIC dan mewujudkan suatu suara yang lebih kuat di medan antarabangsa dalam isu Palestin ini. Ini yang saya rasa sangat positif sekarang ini. Encik Rizal, kita banyak bercakap tadi soal Palestin itu tidak berdiri tidak sebagai sebuah negara dan kita ingin menyalurkan sumbangan. Bahkan banyak saja agensi NGO dan juga badan yang mengumpulkan berbagai bentuk sumbangan, khususnya dalam bentuk wang ringgit. Bagaimana sebaiknya agar sumbangan ini berkesan dalam ketiadaan struktur sebagai sebuah negara kita membantu Palestin itu? Sebenarnya bagi saya ini adalah satu persoalan yang sangat sukar. Ya, kerana kalau kita melihat bagaimana sumbangan itu kita boleh salurkan sendiri, kita mempunyai banyak kekangan. Dan Israel ini memainkan peranan mereka untuk mengekang supaya sumbangan ini tidak sampai. Jadi apabila kita mempunyai kekangan-kekangan yang begini, ya, tentu sekali adalah sangat sukar bagi kita mencapai objektif, ya, ataupun kita dapat melihat sama ada sumbangan ini dapat betul kita audit, dapat sampai atau tidak dan sebagainya. Jadi bagi saya kita akan terus
harus berfungsi di dalam kesukaran ini kerana untuk satu jangka masa yang pendek saya tidak nampak apa-apa cara untuk mengalihkan Israel daripada mengekang sumbangan-sumbangan ini untuk sampai ke Palestin. Tetapi dalam pada masa yang sama saya juga memanggil semua badan-badan yang mahu menyumbang ataupun mahu menjalankan usaha untuk membantu Palestin supaya mencari jalan-jalan yang baru supaya dapat menjadi lebih telus, dapat tunjukkan kepada penyumbang-penyumbang contohnya bagaimana dana ini dipakai dan sebagainya. Bagi saya tragedinya adalah apabila orang ramai merasakan bahawa sumbangan mereka tidak sampai atau apabila orang ramai merasakan bahawa ini semua adalah sia-sia belaka kerana ada orang menyalahgunakan sumbangan saya, dan ini apa yang Israel mahu. Inilah yang mereka mahu. Kerana apabila ini berlaku, jadi semakin kuranglah sumbangan itu ke Palestin. Jadi kita tidak mahu itu juga, tetapi kita juga tidak mahu puak-puak tertentu atau orang-orang tertentu memanipulasikan keadaan ini dan mengambil keuntungan contohnya. Jadi seperti yang saya katakan, saya memanggil semua memikirkan cara-cara yang terbaik untuk kita sentiasa menunjukkan bahawa usaha kita ini insya-Allah sampai. Sampai daripada bagaimana caranya sampai, kita harus terangkan kepada penyumbang-penyumbang kita supaya kita terus dapat membina momentum itu. Itu daripada segi humanitarian. Saya suka memetik apa yang Datuk baru katakan tadi. Sememangnya Malaysia sangat memainkan peranan yang tinggi sekarang ini untuk memperkukuhkan hubungan-hubungan antarabangsa kita dan juga platform-platform yang sememangnya telah wujud. Dan saya rasa ini adalah satu usaha yang sangat baik. Ini adalah satu usaha yang kita harus menyokong. Kami di ISIS contohnya sentiasa cuba untuk menyokong usaha-usaha kerajaan Malaysia daripada segi ini kerana adalah sangat penting. Contoh yang Datuk bawa tadi adalah sangat relevan. Malaysia, Brunei dan juga Indonesia telah sepakat. Dan ini walaupun satu langkah yang kecil, ini menunjukkan satu impak yang besar. Ini boleh menjadi permulaan kepada sesuatu yang lebih besar. Jadi kita tidak boleh cynical dengan sedikit-sedikit pencapaian yang telah pun kita lakukan. Seperti yang Datuk nyatakan tadi, ini mungkin adalah masa yang terbaik. Kerana lebih ramai masyarakat antarabangsa yang sudah terbuka, yang sudah nampak akan kekejaman rejim Israel itu sendiri. Dan inilah cara untuk kita menggunakan masa ini memperkukuhkan platform-platform yang ada. Dan bagi saya OIC itu ini aspirasi saya. Pada satu hari nanti dia boleh mewujudkan tentera pengamannya sendiri contohnya. Dan Malaysia, Indonesia, Brunei boleh memulakan satu platform yang lebih terbuka dan luas untuk menyokong ataupun mengangkat isu-isu Israel. Jadi bagi saya ini semua adalah sangat baik dan saya berharap setiap lapisan masyarakat, NGO dan tentunya kerajaan, kita akan terus membina supaya kita dapat mewujudkan kesan yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa. Di peringkat awal tadi gambarannya apakah nanti episod ini akan berakhir seperti mana episod-episod sebelumnya. Dan sekurang-kurangnya Datuk ada menyebutkan ada petunjuk seolah-olah dinamikanya sudah agak berubah. Cik Herizal juga menyebutkan itu bahawa dengan capaian internet ini